sokongan penjawat awam pacu kemajuan dan pembangunan Sabah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Shah Musa. Kadar gaji dan upah penjawat awam akan dibincang semula setelah kantung kewangan negara bertambah baik. Selain defisit kewangan dapat dikurangkan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata secara peribadi beliau tidak berpuas hati apabila melihat kadar gaji dan upah penjawat awam berbanding tugas serta komitmen yang diberikan. Namun jelas beliau ia perlu dinilai berdasarkan kemampuan kewangan negara ketika ini. Saya tidak berpuas hati. Kerana dengan khidmat mereka, dedikasi mereka, sepatutnya mereka dapat diberikan upah yang lebih. Tapi melihat keadaan hari ini, saya ingin beri jaminan, Ustaz. Kita khidmat. Kalau cara kita bertindak dalam beberapa bulan ini, kalau katung negara itu sudah cukup baik, penjawat awam percayalah, saya tetap akan beri keutamaan kepada nasib dan dilaksanakan dengan baik. Sekiranya semua penjawat awam itu muafakat, khidmat dengan ikhlas. Selesaikan masalah rakyat kerana kita pegang amanah. Amanah ini bukan amanah ketua menteri atau timbalannya atau menteri-menteri. Amanah ini amanah kita semua yang diberi upah untuk melaksanakan tugas. Dan saya ingin menggesa saudara, tukar peta politik negara, tukar peta ekonomi dan budaya negara dengan penjawat awam sebagai teras dan tunggak membawa perubahan di negara kita. Beliau berucap demikian dalam majlis amanat kepada penjawat awam negeri dan Persekutuan Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Rata-rata penjawat awam menyifatkan amanat Perdana Menteri sebagai mesej yang jelas untuk sentiasa mengamalkan semua etika dan nilai integriti dalam melaksanakan tugas. Amanat Perdana Menteri pada hari ini cukup jelas kepada penjawat awam, juga kepada ahli politik, juga kepada kebersihan kabinet, kepada rakyat Sabah seluruhnya untuk kita terus memacu dan memajukan lagi negeri ini dan memanfaatkan segala sumber yang ada dengan mengamalkan integriti yang telus untuk mengangkat lagi kita punya rakyat, masyarakat supaya dia boleh maju ke depan lagi lah. Alhamdulillah, pertama kali kita di Sabah hadir sedemikian bersama dengan kita punya PM kesayangan. So, apa yang kita rasakan sebagai rakyat Sabah, kita sangat teruja dan berharap di masa-masa akan datang kita ada program sedemikian lagi untuk penjawat awam. Sebenarnya kita rasa teruja dengan amanat yang disampaikan di mana PM sendiri mengatakan beliau mempunyai satu wawasan untuk membasmi miskin tegar terutama di Sabah ni. Sementara itu, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji J. Noor berkata pelbagai ujian yang dilalui kerajaan negeri pimpinannya sepanjang 2 tahun dapat diatasi dengan sokongan kuat serta kerja keras penjawat awam negeri dan persekutuan. Hasilnya, RM7 bilion kutipan hasil tahun lalu berjaya diperoleh melepasi angka disasarkan, manakala nilai pelaburan mencecah RM33 bilion juga adalah hasil daripada komitmen dan kerja keras penjawat awam. Dalam kita mengorak langkah ke hadapan, saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk melipat gandakan lagi usaha serta khidmat bakti kepada negeri, rakyat dan masyarakat dengan pertanggungjawaban, jati diri dan iltizam yang tinggi. Lebih-lebih lagi pada tahun 2023 ini, another very challenging year
untuk kita tempuhi bersama selaku anggota Perkhidmatan Awam yang ditugaskan untuk memikul amanah dan tanggungjawab dalam memastikan negeri ditadbir dan diurus dengan cemerlang manakala rakyat dibela dengan sebaik-baiknya. Datuk Haji G turut menyeru anggota Perkhidmatan Awam supaya memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap segala usaha bagi membina semula ekonomi negeri dan membela nasib rakyat. Ini berita gembira buat belia orang asli. Pemimpin belia dalam kalangan orang asli akan dilantik sebagai senator pada masa akan datang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata peruntukan berjumlah RM400,000 juga akan disalurkan untuk belia orang asli. Ianya tidak akan mengambil peruntukan dari JAKWA atau KKDW tetapi peruntukan daripada Timbalan Perdana Menteri. Bukan itu sahaja. Saya yakin Ketua Pengarah Orang Asli Hajah Safiah binti Dato' Mak Noh akan memberikan peruntukan RM200,000 juga dalam bentuk peralatan dan barangan. 800 belia orang asli disasarkan untuk mengikuti program TVET tahun ini berbanding lebih 700 belia tahun lepas. Beliau berucap demikian ketika merasmikan Karnival Belia Orang Asli Rentas Desa Sejahtera KBOS 2.0 di Bangi, Selangor. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN membangunkan platform microsite franchise bagi membantu meningkatkan peluang untuk orang ramai menceburi perniagaan franchise. Dua kumpulan utama akan mendapat manfaat iaitu pemilik dan pemegang franchise. Dan ini merupakan suatu inisiatif baru di pihak kementerian dan ia akan membantu players dalam industri ini akan dapat manfaat daripada pelancaran microsite franchise ini. Dan franchise ini memang satu segmen dalam KPDN yang sebenarnya telah melahirkan ramai usahawan sama ada dalam negara ataupun di luar negara. Beliau berkata demikian selepas Majlis Perhimpunan Bulanan dan Pelancaran Microsite Franchise Malaysia di Putrajaya. Microsite Franchise merupakan salah satu program di bawah inisiatif Daya Niaga. Daya merupakan salah satu inisiatif di bawah hala 7 KPDN dalam menangani kos sara hidup bagi tahun ini selepas Rahmah. Platform ini sudah mula diakses pada 1 Februari lalu dan mereka yang berminat boleh melalui laman sesawang seperti tertera. Sementara itu, satu jawatan kuasa berkaitan industri muzik rakaman tanah air akan ditubuhkan dalam masa terdekat. Penubuhannya bagi menyelesaikan pelbagai isu terkait dengan kebajikan dan hak penggiat industri seni. Jawatan kuasa itu dicadang dianggotai 6 wakil penggiat muzik rakaman daripada bidang penulis lagu dan lirik, syarikat rakaman dan pelaku rakaman serta 3 wakil daripada KPDN. Isu yang paling lama dibincang adalah isu pengiraan royalti yang nampak macam tidak adil, mungkin ada isu diskriminasi. Jadi kita ingin mengelakkan berlakunya menuding jari antara satu sama lain. Jadi diharapkan task force ini akan dapat mengenal pasti apakah isu-isu yang sebenarnya berbangkit, pihak-pihak yang bertanggungjawab supaya kita dapat untuk mengambil jalan selesaikan isu ini. Pakej perpaduan prabayar internet mudah alih dengan harga RM90 mula dijual hari ini. Menerusinya, golongan belia B40, orang kurang upaya OKU, warga emas dan veteran badan beruniform mendapat manfaat perkhidmatan data internet 30 GB selama 6 bulan dengan had kelajuan 3 MB sesaat.
Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata lebih banyak inisiatif kemudahan telekomunikasi akan diumum tidak lama lagi demi memastikan rakyat menikmati kemudahan akses internet. Sebelum ni harga dia lebih kurang RM10 sebulan, tapi telah berjaya dikurangkan ke RM5 sebulan bawah pakej ini. Dan dari segi kelajuan, kalau sebelum ni hadnya adalah 1 Mbps, tapi sekarang dengan pakej perpaduan dia telah naik ke 3 Mbps. Maksudnya lebih murah tapi lebih laju. Pakej disedia melibatkan Celcom Digi, Maxis, U-Mobile, Telekom Malaysia dan YTL Communications. Fahmi ditemui pada majlis pelancaran pakej berkenaan di Ibu Negara. Pengguna yang ditemui menyambut baik pakej yang diperkenalkan, malah terharu dan berharap inisiatif tersebut dapat membantu mengurangkan kos sara hidup mereka. Saya rasa amat gembira sebab ketika umur usia yang macam ini saya dapat penghargaan daripada pakej-pakej rancangan daripada ejen-ejen telefon lah yang paling senang kalau kami nak beritahu lah. Bagi saya terlalu murah, RM5 saja satu bulan. Jadi sesuai lah dengan usia emas bagi saya lah. Ya, saya terima pakej perpaduan ini untuk okeylah untuk OKU punya kan. Dengan B40 berpendapatan rendah, yang baguslah dia punya plan kan. Ada yang murah kan. Jimat belanja lah kan. Good. So it is coming less and less and less. So, everybody can afford. And very soon, everybody can use postpaid line. Belanjawan 2023 membuktikan kerajaan perpaduan diterajui Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim cakna nasib pesawah padi. Inisiatif yang dibentang pastinya melegakan golongan itu ketika mendepani cabaran ketidaktentuan ekonomi serta peningkatan kos sara hidup. Muhammad Hazwan Azman ada laporannya. Pembentangan Belanjawan 2023 membuktikan kepedulian kerajaan perpaduan terhadap golongan pesawah padi dengan pemberian bantuan RM200 selama 3 bulan bagi setiap musim menuai serta pemberian subsidi serta insentif bagi industri padi di negara ini. Dan ianya terus disambut baik oleh golongan pesawah padi di negara ini yang turut menikmati perkongsian 30% keuntungan bersih import beras oleh Bernas. Di Pekan Pahang terdapat lebih 2,000 pesawah padi aktif dengan keluasan sawah 5,000 hektar secara keseluruhan bakal menikmati manfaat berkenaan. Pesawah di Mukim Pahang Tua menyambut baik inisiatif kerajaan itu bagi meningkatkan produktiviti pengeluaran hasil padi. Alhamdulillah, apa yang telah dibentangkan oleh kerajaan pada minggu lepas baru ini sedikit sebanyak boleh memberi sedikit impak yang cakap baiklah kepada pesawah-pesawah yang di mana sebelum-sebelum ni kita memang tidak ada dapat apa yang telah diumumkan seperti mana bantuan saraan hidup untuk pesawah selama 3 bulan tu, maknanya sebanyak 600 semusim, 200 bulan lah. Dan yang tu memang cukup memberi sedikit kelegaan kepada para pesawah lah. Positif. Apa yang kerajaan bagi tu, kita ambil benda tu sebagai nilai tambah yang baik kepada petani. Cuma berharap lepas ni ada yang lagi baik lah, penambahbaikan kepada petani yang boleh meningkatkan hasil. Alhamdulillah lah, pada kami itu suatu sumbangan ataupun pemberian yang bermakna lah. Paling kurang pun kita nak mengalami puasa akan datang ni sebulan 2 lagi. Dengan adanya 3 bulan ni cover lah kita sikit sebanyak kan. Jadi melegakan sikit. Jadi saya ingat itu amat baiklah bagi petani kita. Di samping kita sekarang ni tengah mengusahakan penanaman padi ni. Mungkin 2-3 bulan yang kerajaan bagi sumbangan itu, alhamdulillah kami terima dengan hasil yang terbuka lah. Saya sebagai petani memang bersyukurlah dengan bantuan kerajaan tersebut.
sebenarnya dapat meringankan beban saya sendirilah dan juga petani yang lain lah. Lepas tu cuma kalau boleh benda ni diteruskanlah tiap-tiap musim, dapat membantu petani lah. Belanjawan 2023 memperuntukkan 1.6 bilion ringgit untuk meneruskan penyaluran pelbagai subsidi dan insentif seperti harga padi, baja padi dan padi huma. Sumbangan tunai RM200 sebulan juga diberi kepada pesawah padi untuk tempoh 3 bulan atau semusim, membabitkan 240,000 pesawah dengan peruntukan RM228 juta. Selain sumbangan RM60 juta, Bernas turut bersetuju membuat perkongsian keuntungan import beras dengan menyumbang 30% keuntungan bersih kepada pesawah padi. Muhammad Hazwan Azman, RTM. Kita tawarkan kredit e-tunai belia rahmah khusus kepada 2 juta orang belia di antara 18 hingga 20 tahun dengan peruntukan RM400 juta. Perkembangan banjir di Sarawak setakat 10 malam tadi, jumlah penduduk terjejas semakin meningkat. 225 individu dipindahkan membabitkan 52 keluarga berbanding 144 individu pada 7 petang tadi. Sehubungan itu, 5 pusat pemindahan sementara beroperasi. 4 PPS dibuka di Kuching melibatkan Balai Raya Kampung Opar, Dewan Datuk Seri Muhammad Hamdan, Kampung Batu Kitang Jaya dan SJK Chung Hua Batu Kawa. Satu lagi PPS di daerah Serian dibuka di Dewan Kampung Mundai. Di Terengganu, lelaki maut selepas kenderaan dipandu merempuh sebuah trailer di Jalan Jerangau, Jabor, Kemaman. Mangsa Muhammad Syahrul Nizan Kamarudin, 30 tahun, yang berasal dari Bandar Seri Bandi, meninggal dunia di lokasi kejadian ekoran kecederaan parah di kepala dan anggota badan. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Handian Ramlan berkata ketika kejadian mangsa disyaki hilang kawalan dan masuk ke laluan bertentangan sebelum bertembung dengan lori berkenaan dan terbabas. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi oleh pasukan perubatan manakala pemandu lori tidak mengalami sebarang kecederaan. Pasukan bomba dan penyelamat turut membantu mengeluarkan mangsa yang dipercayai tersepit di tempat duduk pemandu. Jenazah dibawa ke hospital untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang bekas kerani mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menggunakan dokumen palsu antara tahun 2017 hingga 2019. Tertuduh Muhammad Farhan Saleh, 37 tahun, membuat pengakuan tersebut di hadapan Hakim Dato' Ahmad Kamal Arifin Ismail. Muhammad Farhan didakwa dengan curang menggunakan sebagai tulen 3 set dokumen pendaftaran Suruhanjaya Syarikat Malaysia atas nama 3 syarikat berbeza yang diketahui tertuduh pada masa menggunakannya ialah dokumen palsu pada Januari 2017. Kesalahan sama diulang pada Februari 2018 dan Januari 2019. Semua kesalahan dibuat di Pejabat Jurutulis Dewan Negeri Johor, Bangunan Sultan Ismail, Kota Iskandar. Mahkamah membenarkan jaminan RM50,000 dengan seorang penjamin. Kes disebut semula 16 Mac ini. Taktik 29 warga Indonesia menggunakan kad pengenalan Malaysia palsu sebagai dokumen pengenalan diri dan bekerja di negara ini berjaya dikesan. Mereka yang berumur antara 19 hingga 70 tahun berasal dari Sulawesi, Medan dan Aceh dipercayai telah tinggal di Malaysia antara 5 hingga 10 tahun. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Datuk Roslin Yusof berkata penahanan dibuat di sekitar kawasan perindustrian di Puchong, Selangor. Ini hanya kita boleh tengok trend-trend. Perkara ni ada sindiket. Kita syak pada peringkat awal, kita syak sebab di kalangan mereka ni mereka menggunakan alamat Sabah. Dalam IC yang kita dapat tu menggunakan alamat Sabah.
dan mungkin pelibatan kita tidak menolak pelibatan di Sabah juga, tetapi mereka ni beroperasi di sini dan ada di kalangan mereka tu dah lama pegang IC ni sebenarnya. Tetapi kalau kita tengok hari ini kualiti ada pada IC itu adalah terlalu jauh daripada IC sebenar. Tiada ciri-ciri keselamatan dan mereka tu hanya macam print gambar atas plastik je lah. Dan benda ni agak murah lah sebab dia orang kata dalam RM300 dia boleh dapat. Mereka direman 4 hari bermula hari ini. Kes disiasat di bawah Peraturan 25/1/I Peraturan Pendaftaran Negara 1990 Pindaan 2007. Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB menjadi pihak berkuasa tempatan pertama PBT di negara ini yang menggunakan aplikasi pengurusan tempat letak kereta secara digital sepenuhnya menerusi MBJB Sport V2. Setiausaha Miswan Yunus berkata ia bertepatan aspirasi MBJB menerapkan digitalisasi termasuk menjalankan segala urusan tempat letak kereta secara digital bermula 1 Jun nanti. Aplikasi membolehkan penjaja dan pemilik premis memohon dan membayar sewa dan petak rezab. Ia turut menawarkan bayaran kupon letak kereta, semak dan bayar kompaun kesalahan serta memaparkan keadaan terkini lalu lintas menerusi iTraffic. Dalam masa yang sama, MBJB sebenarnya dalam proses untuk memasang 500 CCTV dalam kawasan Bandaraya Johor Bahru lah. Itu antara yang terbaru dalam sistem apps inilah. Sekarang ni ada lebih kurang dalam 300 saja. 500 tu akan pasang menjelang bila? Dijangkakan dalam tahun ini, mungkin akan bermula dalam pertengahan tahun inilah. Selain itu, penjaja Bazar Ramadan juga boleh menggunakan aplikasi sama untuk melakukan semakan petak dan bayaran setelah lesen diluluskan. Kadar permohonan dan kelulusan pembiayaan hartanah tahun ini dijangka menyederhana berbanding tahun lalu. Ia dipengaruhi dasar monetari yang ketat menerusi kenaikan kadar dasar semalaman OPR sekaligus mempengaruhi pertumbuhan sektor perumahan tahun ini. Justru Ketua Ahli Ekonomi Bank Islam Firdaus Rosli menekankan respons kerajaan penting demi merangsang permintaan menerusi inisiatif berkaitan. Kadar faedah di Amerika Syarikat juga kemungkinan besar tidak mungkin akan menurun pada tahun ini, mungkin akan mendata ataupun meningkat lebih sedikit pada tahun ini, dan ini membuatkan sentimen pengguna pada tahun ini mungkin akan menjadi agak lemah berbanding pada tahun lepas, dan respon daripada kerajaan itu adalah penting kerana ia akan mencorakkan kadar pertumbuhan KDNK negara pada 2023 ini. Beliau temui pada sidang Kemuncak Perumahan dan Hartanah 2023 anjuran KSI Strategic Research di Ibu Negara. Sementara itu, Ketua Ekonomi Global JUI IQI Shan Said percaya sektor hartanah kekal berdaya tahan berdasarkan permintaan semasa. Bagaimanapun lebih banyak insentif diperlukan khususnya dari sudut pemilikan rumah selain usaha membendung kenaikan kos bahan mentah oleh pemaju. Imagine people saying, oh, Malaysian property market is going to crash and collapse, and I have been hearing this word. But there is no justification. Crash happens when the land prices are crashing. That is a sign of a bubble. But overall, I think, yes, government can give certain incentives, but, all the stakeholders, they need to get involved and see what can be done. Perkembangan sukan. Skuad projek FAM MSN berhasrat memperbaiki pencapaian musim lalu pada pentas Piala Liga Bola Sepak Malaysia MAFL 2023 yang membuka tirai Khamis ini. Itu tegas Ketua Jurulatihnya Nur Zaidi Rahmat. Jelas beliau pihaknya optimis dalam memburu lebih kemenangan selepas giat mempersiapkan barisan pemain baharu berpotensi bagi menghadirkan cabaran sengit buat pasukan lain yang bertanding.
kita dalam 2 tahun dalam liga, kita kena bersaing dengan senior dan juga foreigner. Satu benda yang kita kena ambil maklum. So kami dapat pemain yang muda dan kami kena cipta mereka, kita kena buat dia. Mana kita kena siapkan dari segi fizikal, tactical everything untuk pemain ni. Lebih manis, jenama sukan terkenal Puma menerusi Active Sport diumumkan sebagai penaja rasmi jersey pasukan berkenaan bagi musim 2023. Perjanjian penajan bernilai RM350,000 selama setahun itu ditandatangani Setiausaha Agong FM Nur Azman Rahman dan pengurus Active Sport S. Murugasan. Pemain golf wanita utama negara, Kelly Tan meletakkan sasaran untuk menjadi pemain wanita pertama negara menjuarai jelajah Persatuan Golf Profesional Wanita LPGA tahun ini. Bagi mencapai impian tersebut, beliau perlu berada sekurang-kurangnya dalam kelompok 30 teratas kejohanan berkenaan. Now that I'm 67 on tour, I'm targeting top 30 next year, and I know that eventually when I keep putting myself in that position, I will be more comfortable, when I'm in the final group trying to clinch that title. So that's my biggest goal this year is to finish top 30 on the. Beliau berkata demikian kepada media selepas program Up Close and Personal with Kelly Tan di Kelab Golf Negara Subang di sini hari ini. Turut hadir Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh. Pemain berusia 29 tahun itu turut menyasarkan untuk membawa cabaran negara pada Sukan Olimpik Paris 2024. Selepas 3 tahun tidak dianjurkan, acara larian IJM Alliance Duo Highway Challenge kembali menemui peminatnya. Dianggarkan 15,000 peserta akan menyertai acara berkenaan melibatkan 15% peserta dari luar negara. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Division Tol IJM Wan Salwani Wan Yusof, penganjuran kali ini melibatkan 2 larian iaitu di Best Raya Highway Challenge dan NP Highway Challenge masing-masing berlangsung pada 21 Mei dan 9 Julai ini. But this year, I think we have to go back to the normal. I think people expected from us already to organize this event, and we have many people that actually been inquire about when we gonna have another run on the fully closed highway. Antara kategori dipertandingkan ialah terbuka 6 km, cabaran larian 13 km, fun run 5 km, 10 km serta cabaran larian 21 km. Baik, secara berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.